بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإن القضاء wajib alaihi. Perkara yang ke-8 daripada beberapa perkara itu, daripada 12 perkara yang laki bini kena tahu bila dia berumah tangga. Dia sebut dah 7 perkara, dan madam ni masuk perkara yang ke-8. Idza kana lahu niswatun, bila seseorang itu mempunyai isterinya ramai, 2 ke 3 ke 4 ke, ya pentingnya bila satu orang lelaki berkahwin lebih pada satu, maka ada ke tidak hukum khas bagi orang yang berkahwin lebih pada satu. Kata dia, kalau seorang lelaki itu mempunyai isterinya ramai tu makna 2 halah kata. Mesti adil di kalangan perempuan dia, isteri-isteri dia, wala yamila ila ba'dhinna, dan tidak boleh dia condong kepada setengah saja. Dah kita berkahwin ramai, tak boleh sekali-kali kita berat sebelah. Boleh itu fa in kharaja ila safarin, misalnya sekiranya dia nak keluar pergi berjalan jauh, wa arada istishaba wahidatin, dan dia nak bawa seorang. Istishab maknanya nak menyertai, nak bawa lah kita panggil. Dia nak pergi berjalan jauh, lepas tu nak bawa seorang, aqra'a bainahunna, dia kena undi, dia kena cabut undi. Sifat kata nak pergi berjalan, tidak mesti pergi ke Mekah nah. Nak pergi Terengganu, kau nak pergi Kuala Lumpur, kau nak pergi ke mana, kira berjalan jauh, lepas tu kita nak bawa seorang, maka nak bawa hok mana? Kata dia aqra'a bainahunna. Agama kita ajar supaya kita cabut undi. Cabut undi tegak pergi nasib lah panggil. Supaya kita tidak dituduh berat sebelah. Kerana masalah berjalan jauh ni, benda kemahuan berlaku. Tiap-tiap manusia dia akan merasa puas duduk di rumah dia. Walau belah mana comel rumah, walau belah mana comel istana sekalipun, pesen manusia ni dia nak pergi jauh. Dia ada sekali-sekala nak keluar rumah. Nak pergi Padang kau, nak pergi rumah tu kau, nak pergi, nak orang panggil nak ambil angin. Jadi kalau kebetulan kita orang lelaki nak pergi berjalan jauh kan, sedang moleklah belah-belah pergi sekali dengan lelaki, pergi makan angin sama. Tak ada masalah apa dalam Islam, dia tidak larang benda-benda begitu. Jadi soal sekarang kita nak bawa perempuan mana, isteri mana bersama kita, dia ajarnya kepada kita cabut undi. Cara mundi dia tidak ajar. Ikut kita lah, nak cabut putih gesek kau. Kalau kita nak tulis atas kertas gulung-gulung bola botol kocok-kocok ambil kau, ikut kita lah maknanya. Ikut kita, asalkan orang panggil mengundi, tak apalah ni cara mana sekalipun. Ni tak payah bayar pajak ni. Mengundi. Fa in zalama imra'atan bilailatiha, kata dia, oleh itu sekiranya dia buat nyaknya kepada seorang isteri dia, bilailatiha, apa ni mengenai dengan malam gilirannya, qadalaha, dia kena qada. Fa in zalama imra'atan bilailatiha, sekiranya seorang suami tu buat nyaknya pada seorang isteri dia, bilailatiha, buat nyaknya tu mengenai dengan malam giliran dia. Molek-molek dah giliran dia, giliran malam ninya untuk si isteri ni. Tiba-tiba dia tak pergi. Dia tidak pergi kepada isteri tu, dia buat nyaknya ke isteri tu dengan cara dia gilai. Hukum lagu mana? Qada laha, dia kena qada. Dia kena bayar. Mana kalau kita giliran apa ni sekali ke sore, semalam sore, bila kita tinggal kita kena bayar, biar jadi 2 hak dia. Itu dia duduk. Qada laha. Fa innal qada'a wajibun alaihi, katanya tuan kita ni apa nama ni, Ihya Ulumuddin. Fa innal qada'a wajibun alaihi, ketika tu qada ni wajib di atas lelaki qada malam giliran dia tinggal tu. Sebagaimana kita buatan piti mah berapa wajib bayar, begitulah keadaannya bila kita tak cukup giliran wajib bayar. Jadi ketika tu
kepada orang yang nak bini lebih pada so ni dalam banyak-banyak benda dia ngaji, dalam banyak-banyak perkara yang perlu dia kena mengaji, dia kena mengaji juga masalah kahwin lebih pada satu. Masalah nafkahnya, masalah gilirannya, masalah apa semua sekali tu dia kena tahu berlaku. Jangan berasa ada pitih gak dengan sebab dia ada pitih, dengan sebab kita aku ada pitih gak aku binilah lebih pada tu tak ada benda hok tahu, tak boleh. Wa innama alaihi al-adlu fil ata'i wal mabit. Kalau tak pada tengah tu Imam Ghazali bawa satu hadis. Kata dia, man kan lahum ra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra walam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati wa ahadu shiqqaihi ma'ilun. Mana-mana orang yang ada dua orang tina sudahlah, orang puan ataupun isterinya dua orang, tak usah kira bertiga empat lah, sekat dua aja cukup. Kemudian famala ila ihdahuma, lakinya condong kepada salah seorang daripadanya. Orang panggil berat sebelah dari segi hak zahir, dari segi hak dalam sikit lagi dia royak. Dari segi kasih kita, cinta kita, ingatan kita ni, ini benda lain. Hak dia naknya, hukumnya nak hak zahir. Hak zahir dari segi giliran, dari segi belanja, dari segi pergi rumah, dari segi makan minum ni hak zahir, hak ni hak wajib. Baik. Kitanya mala ila ihdahuma. Kitanya condong pada seorang yang panggil berat sebelah. Belanja pergi sebelah je, hak ni tak apa cara. Giliran hak ni apa ni berat sebelah, hak ni tak apa cara. Akhirat kelak jaa yaumal qiyamati wa ahadu shiqqaihi ma'il. Dia bangun kubur di akhirat kelak dengan keadaan sebelah tubuh dia sengit. Keadaan sebelah tubuh dia sengit. Tuhan ni dia balas mengikut nampak sistem pembalasan dalam Islam ni mengikut keadaan dosa kalau kita buat di muka dunia. Dah atas dunia ni pun kita sengit dah, biarnya sengit gigilah pakai akhirat maknanya. Bila kita sengit dah sebelah, sengit ala kau muda ya kau ala kau berapa, bangun kubur di akhirat kelak dia duduk bangun dengan keadaan sengit. Jadi di akhirat kelak kalau kita tengok hak sengit-sengit tu tu makna manusia yang di muka dunia ni ialah manusia ya berat sebelah dengan isteri dia. Kemudian hak sani wa innama alaihi al-adlu wa innama alaihi al-adlu fil ata'i wal mabit. Tadi dia ajar kepada kita kena adil. Adil ni adil makna sama berat. Kita panggil sama berat. Sama berat lagu mana? Fil ata'i wal mabit. Adil ni sama berat dari segi beri dan bermalam. Dari segi nafkah lah kita panggil. Dari segi nafkah, kain, baju, makan, pakai, rumah tangga dan juga giliran. Dua perkara ni yang hak wajib ada. Amma fil hubbi wal wiqa' fadzalika la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Dari segi cinta kita, ingat kita, mesra kita, sayang kita dan juga wiqa' orang panggil tidur sekali lah, tidur sebatas kelambu ni. Dari segi persetubuhan dan dari segi kasih dan mesra, hak ni kata dia memang tidak masuk di bawah ikhtiar kita. Artinya hukum Tuhan ke atas manusia ni, dia hukum ni berdasar pada ikhtiar kita. Arti ikhtiar ni makna benda boleh kita buat dan benda boleh kita tak buat. Hak bahasa tiap-tiap perkara hak nak buat pun kita boleh, tak saya buat pun kita boleh. Hak lagu tu hak bahasa kena hukum. Ada pun benda yang kita nak buat tak boleh. Masalah kasih dalam hati. Masalah kasih dalam hati kita nak buat tak boleh. Dan yang mari kasih kau timu, dia nak buat mana? Jadi mari sayang kau timu, taknya sayang kau jenak. Hang nak buat mana? Jadi benda ni benda hak tidak ikhtiar kita. Buat time berapa timu ni jatuh dalam hati kita, jenak tu tak sayang tu kita pun tak reti juga. Tapi mari sayang ke dia. Kih dia pandai masak kau, kih dia pandai jaga rumah kau, kih dia pandai kemas tempat tidur kita kau, kih dia pandai senyum sipu kau, layan yang baik kau, ataupun dia bercawa ke anak-anak berapa pun, ataupun dia ngemuk kita, panggil tuk tua dia tu dia baik, dengan tuk tua dia ngemuk kita lah, dia baik kau, dia tak tahu. Tapi tahu kita ni sayang. Dan tentulah seorang manusia dia tidak sayang kepada orang kecuali ada sebab. Kadang-kadang dia ni tak madu ke tuk tua. Dia ni madu, ni sayang dia tok lelaki juga. Gitu kan. Kadang-kadang dia ni tinggal kain baju tikar batam kau berselera hok lek pagi tu kita
Kita tinggal bilik tidur lek pagi, balik lek petang nak tidur pun duduk selerok juga. Tapi pergi rumah lek sana agak masuk lek petang kemas po agak tak jamuh lagi, duduk kita duduk tenang molek. Itu pun saya juga. Selerok rumah tangga bergapo. Tak ni saya ada orang juga. Royak tak dengar, ajar tak reti duduk belah tu lah duduk cari bergapo. Ni beci orang juga. Jadi benda lagu ni benda hak kita tak boleh nak ajar hati kita. Nak suruh sayang juga, nak paksa hati kita sayang juga hak selerok tu pun dia tak jadi. Jadi boleh yang demikian hak bahasa sayang dan cinta ni tidak masuk di bawah hukum adil tak adil. Mana kalau kita tak sayang pada hak tak pandai jaga rumah ni pun tidak berdosa kita. Dan kalau kita sayang juga, kita sayang kepada orang hak perempuan yang reti jaga rumah ni pun orang panggil tidak berat sebelah kita. Gitu duduk. Wal wiqa, begitu juga masalah persetubuhan. Masalah setubuh. Mari ke rumah ni enggak berasa ram. Mari ke rumah di sana berasa tidak berasa ram maknanya. Hak ram tak ram ni bukan benda boleh buat. Benda tak boleh buat. Kata dia hak ram ni pun benda hak gi senura di sini tak ram ada keberat sebelah. Kata dia tidak berat sebelah. Kerana barang ni barang tak boleh buat. Jadi kesimpulannya adil ialah dari segi tindakan zahir. Hak zahir pitimah kena adil. Apa nama ni berapa lagi? Giliran dia kena adil. Dua perkara ni kena mustahab. Ambonya tak biasa dua ni duk biasa semua. Jadi sekadar hak ada dalam kitab lagu tu lah ambo boleh royaknya. Lebih pada tu tak ada pengalaman gua ni minta maaf. Hak ada pengalaman cuba royak. Gitu dia. Ni soalannya dia kata semalamnya kita melakukan setubuhan dah. Jadi bila pergi malam yang kedua tidak gerah tak gitu kan. Tidak gerah dah mogok semalam sudah dah. Jadi jawabnya bila sudah ada apa itu nak bini dua juga. Dah kita tak cukup minyak. Nak bawa pas ni juga tu apa? Dah tentu dah minyak sikit tak usah bawa orang dah gitu kan. Ya kita boleh bini dua, bini tiga ni kerana kita berasa tak cukup seorang, tidak puas hati seorang. Dua. Gitu dia buat nyanyi dia duk nak juga kita ni tak nak guna dia moga kita seorang dia dua. Tak apa tu nak jawab saya tu dah cukup aja. Dia memang begitu sungguh. Qala Allah Taala dia sebut ayatnya. Ayat disebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan ta'dilu bainan nisa' walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Imam Ghazali bawa ayat. Tuhan kata semua tidak akan boleh adil di kalangan perempuan walaupun kamu loba. Walaupun kita ni sebagai seorang tu lebah nak sangat melakukan keadilan. Tak usah doa nak berat sebelah. Tetapi Tuhan kata mu tak nak buat sepenuhnya. Ada tempat-tempat yang Tuhan tahu dah manusia nak adil tak boleh. Tempat-tempat je benda-benda je hak manusia boleh menjalankan keadilan. Ada tempat-tempat tertentu Tuhan kata mu tak nak adil. Apa dia hak tak nak adil? Hak dalam tak adil lah. Kasih kita, mesra kita, bergapo kita dan bergapo kita tu. Hak ni hak luar daripada kuasa kita tidak dikenakan hukum. Hukum baik tak baik, halal tak halal, haram tak haram ni khusus dituju kepada benda hak manusia ada ikhtiar. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tiba-tiba kita tak buat. Sedangkan benda tu pasal kena buat. Ketika tu barulah dia kena hukum. Sebab itulah Tuhan kita bawa lagi hadis. Satu doa Nabi. Doa Nabi. Dan kepada orang yang berkahwin lebih pada satu, doa ni bagus. Nabi kata Allahumma hadza juhdi fima amliku wala taqata li fima tamliku wala amliku. Nabi kata hai Tuhan, inilah Allahumma hadza juhdi fima amliku. Sekadar inilah Tuhan kuasa aku dalam masalah hak aku boleh milik. Wala taqata li fima tamliku wala amlik. Dan memang tidak ada kuasa bagi aku mengenai perkara yang mu seorang milik tapi aku sendiri tidak milik. Maknanya sebanyak mana hak aku boleh milik, hak tenaga aku ada, benda-benda boleh aku jaga, aku boleh ikhtiar, aku buat sepenuhnya pada isteri-isteri aku. Dari segi nafkah, dari segi giliran, benda ni benda hak aku boleh milik. Makna hak ada dalam kuasa aku. Apa ni giliran?
Dan memang kuasa aku boleh buat giliran. Apa nama nafkah, memang kuasa aku boleh beri nafkah. Sekadar sebanyak mana aku berkuasa buat, aku buat dah Tuhan. Dan ni dah sekadar aku boleh buat. Lebih pada tu aku mengaku aku tak boleh buat dah. Mana kalau kau di akhirat kalau nak marah juga pada aku, Tuhan luar pada ikhtiar aku dah. Baki lagi benda aku nak buat tak boleh, mung seorang je boleh buat kerana mu maha kuasa, aku nak buat tak boleh, iaitu masalah cinta kasih mesra. Ni Tuhan aku tak nak kata apalah, kerana barang ni aku sendiri pun tak reti nak buat. Kasih cinta seperti mana masyhur lah dalam banyak-banyak isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya Siti Aisyah seorang yang Nabi kita jatuh hati. Hak lain itu jadi biasa. Walaupun hak lain itu comel-comel apa semua sekali, tetapi jatuh pada Siti Aisyah boleh jadi kerana ayah dia lagi Sayyidina Abu Bakar tu jak dia kecil lagi duk sokong Nabi, jak dia pada muda zaman muda itu duk sokong Nabi, banyak harta benda Sayyidina Abu Bakar habis kerana Islam. Akal fikiran nama baik Sayyidina Abu Bakar banyak diguna sepenuh untuk Islam, maka dengan isteri yatim manusia jadi sayang bila berkahwin dengan anak orang macam ni. Boleh jadi begitu dia, Allah alam lah. Dan ikut cerita Siti Aisyah ni pun orang yang pun cerdik, pasal budak cerdik. Ini sayang temu juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutafu bihi mahmulan fi maradihi fi kulli yawmin wa kulli lailatin fayabitu 'inda kulli wahidatin minhunna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmulan fi maradihi, yutafu bihi mahmulan fi maradihi, dipusing, mana dibawa dalam masa dia sakit tu dengan keadaan dipikul tiap hari tiap malam, fayabitu 'inda kulli wahidatin minhunna, maka Nabi kita bermalam di tiap-tiap rumah isteri. Mana sakit Nabi itu pun tidaklah menghalalkan Nabi duduk setepak. Bahkan dengan keadaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sahabat-sahabat Nabi bawa Nabi. Kita kata gak kok pen apa ni? Berapa orang panggil? Pondok kepo Nabi. Gila hari ni orang kepo bagi tok di rumah orang ni. Gila rumah orang ni malam esok kepo bagi tok sini juga. Dengan keadaan sakit pun Nabi kita teruskan giliran seperti biasa juga. Walaupun tak boleh jalan kaki sendiri, orang kepo. Itu semua ni ajaran daripada Rasulullah kepada umat dia, bahawa apa nama ni, giliran ni barang boleh buat. Kalau tak lagi sendiri, kalau ada kenderaan, pergi kenderaan. Kalau dah mau nak kepong, kepong. Kalau tak ada kenderaan pun berapa tu pusing kat mana pun kena buat. Melak kita segar megah tak ada berapa kau duduk hok muda saja, ini orang panggil tidak ajaran Islam macam tu. Wa mahma wahabat wahidatun lailataha li sahibatiha sabatal haqqu laha. Wa mahma wahabat wahidatun lailataha, bila saja seseorang isteri itu beri malam dia li sahibatiha kepada madu dia, sabatal haqqu laha, sabitlah hak ni untuk dia. Maknanya kalau ada di antara isteri-isteri kita yang hati baik, dia kata abang tak apalah hak giliran abang tak semarilah, baik hujan kau sakit kau berapa pakai tidur denunglah tidur mu. Dia royaklah kepada orang madu dia. Kata dia jika tak apa, dan bila dia kata lagu ni, hak giliran tu boleh ke dia tu sungguhlah, boleh kepada hak yang diberi tuan. Mana kalau isteri yang pertama kata abang tak semarilah malam ni, tak apalah ada sakit dah demam tak pakai tidur rumah, hak yang kedua lah. Ketika tu hak yang ada bagi hak yang pertama tadi memang boleh diberi kepada isteri yang kedua. Kata dia cerita ni, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi faqasada an yutalliqa Saudata bint Zam'ah lamma kabirat fawahabat lailataha li Aisyah wa sa'alathu an yuqirraha ala zawdiyyati hatta tuhshara fi zumrati nisaiha fatarakaha wa kana la yaqsimu laha wa yaqsimu li Aisyah lailatayn wa li sa'iri azwaji lailatan. Cerita Nabi sendiri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dia buat giliran sama adik semalam tiap-tiap malam itu Nabi gilir sama perempuan-perempuan dia. Maka Nabi kitanya ada cadang nak buang, orang panggil nak buang seorang perempuan nama Saudah binti Zam'ah kerana terlalu sangat uzur, terlalu sangat tua. Maka katanya Saudah ginilah, tak usah cerahlah hamba,
Pakat tu kita dua ni orang panggil laki bini juga. Tujuannya supaya saya ambo bila bangun kubur di akhirat kelak bangun menjadi seorang isterimu juga. Kata Siti Saudah. Lepas tu malam hok giliran ambo ni, ambo sekoh pada Siti Aisyah. Katanya Siti Saudah. Dia Saudah ni pun waktu Nabi mula-mula kahwin tu kahwin hok tua dah. Ni kalau zaman lah ni kak apa ni kahwin politik lah ni kak. Kerana perjuangan dia Siti Saudah ni terlalu amat banyak untuk Islam. Siapa kau pergi kak dia buat benda-benda yang orang laki-laki tak daya nak buat. Ini cerita ni masyhur lah. Jadi Nabi kita kahwin dia tu betul-betul nak ibu hati dia. Tu dia duduk. Jadi kesimpulannya Nabi tidak jadi cerai dia, tidak jadi tolak dia. Bahkan dia biarkan Siti Saudah menjadi isteri dia walaupun dia tidak buat giliran, kerana Siti Saudah ni sedekah malam giliran dia tu kepada isteri lain yang bernama Aisyah. Oleh itu wa yaqsimu li Aisyah lailataini, Nabi pun buat giliran untuk Siti Aisyah 2 malam. Aisyah ni dia seorang 2 malam, walisairi azwajihi lailatan, dan untuk isteri-isteri lain semalam berlaku. Lelah ni pun boleh gitu kalau kita berasa susah, minta izin. Rasa sakit, minta izin daripada isteri kita hok yang kita tak lagi rumah dia, minta izin tu. Boleh kau amo tak pergi malam ni? Kalau dia kata boleh, boleh lah. Sedekah pada orang ni, tak ada apa-apa. Tapi jangan buat kerah degil gitu, jangan sekali, tak baik. Tak baik. Sauna. Kalau kita lah ni jadi orang jantan, kalau kena kita jadi orang tino kita tu jadi orang jantan, berasa lagu mana kita. Dia membaca dalam buku ni lah, buku orang panggil jinsi ya. Buku orang panggil buku jantina ni, buku laki-laki, masalah laki-laki perempuan. Dia kata cinta orang tua ni lebih dalam, lebih kuat daripada cinta orang muda. Orang-orang muda bercinta, okey? Orang Kelantan panggil gila. Budak tu gila kat orang ni dah. Gila-gila tu cinta lah tu. Budak ni gila kat orang ni dah. Orang muda memang dia gila siapa tak makan, tak minum, dan pepatah Melayu sebut makan tak kenyang, tidur tak jenera, mandi tak basuh. Nah, apa kau pergi kat apa ni gila ni. Tetapi adakah orang muda yang reti gila ni, reti cinta ni, kau orang tua pun reti cinta juga. Dari kajian orang ilmu kemanusiaan ni, dia kata laki bini bila siapa kau pergi kat tua, sayangnya satu sama lain lebih hebat daripada sayang dia waktu dia muda-muda gitu. Waktu kita manusia muda ni sayang, tapi bercampur dengan menyengat. Orang kata panggil nyengat, bahasa nyengat nak bini, menyengat nak belaki, ada menyengat. Jadi menyengat ni tidak cinta, menyengat lain, cinta lain. Dia masalahnya nak seorang orang setengah tu nak bini. So, ni hak sebenar. So lagi bukan nak bini, nak kau retino aja. Itu beza dua tu. Dia kau bini pun retino juga. Tapi setengah orang tu dia berkahwin berdasar kepada nak buat dia ni isteri. Nak isteri artinya nak ada sore rumah orang panggil. Nak di rumah ni biar ada cahaya, biar ada cahaya. Rumah walau belah mana besar pun tak ada retino gelap. Supaya juga kita saklami tak ada anak kat orang panggil, tak ada mayo Melayu panggil. Jadi kita nak cari orang tino seorang letak di rumah kita untuk dijadikan isteri kita. Isteri arti untuk ibu hati kita, untuk jaga kain baju kita, untuk jaga makan minum kita, dan untuk jadi cahaya dalam sebuah rumah. Ini hak sebenarnya. So lagi tu nak kat retina, bukan kata nak kat isteri, nak kan jaga mak kita hak tua berapa dak, nak kat retina aja. Asalkan boleh retina sudahlah. Lepas tu pasal puas tinggal tu ambil lain pula. Ni hak bahaya. Jadi hak ni orang tak panggil cinta waktu dia bini gitu, orang panggil menyengat. Menyengat mata tak sih lah. Ni hak dia jadi bahaya ni. Jadi Islamnya letak atas dasar muasyarah, atas dasar bersdaging di antara laki isteri. Dan hak lagu ni lah, bila siapa waktu tua esok, cinta satu sama lain lebih mendalam, lebih orang panggil lebih manja daripada zaman hak muda-muda gitu. Sebab itulah kalau kita berkahwin lebih pada seorang, giliran kena jaga walau belah mana tua sekalipun, kerana boleh jadi perempuan kita hak ni kena hak bahasa jenis tu. Jenis hak cinta dia waktu dia tua ni kepada kita lebih hebat daripada cinta dia kepada kita waktu muda itu. Atas yang at-ta'dibu fin nusyuz. Ia ke-9 ialah
kena tahu juga masalah takdib, masalah ajar. Kalau Kelantan panggil ajar. Fin nusyuz, bila timbul deraka. Bila timbul masalah seorang isteri tidak nak taat pada laki, maka tidak taat seorang isteri pada suami dia disebut nusyuz dalam bahasa Arab. Kalau kita panggil deraka. Deraka, belong, tak dengar kata, tu masuk di bawah nusyuz belaka. Deraka ni berat doa. Jadi nusyuz ni masuk belaka. Perkataan nusyuz ni deraka pun masuk, belong pun masuk, tak dengar kata pun masuk juga. Itu nusyuz. Dia tak dengar kata yang dua pula. Tak dengar kata bahasa belong, dan tak dengar kata hak bahasa orang panggil manyo. Arab panggil dalua'. Dalak ni maknanya manyo. Kita suruh dia itu bukan dia ke belong, dia manyo. Ada juga lagu tu pun. Dan hak lagu ni reganya mahal sangat. Orang Tino hak jenis ni rega mahal. Rega mahal lagu mana bukan rega 100-200 dak, maknanya kita jadi sayang, kau sayang ke dia. Dia ada juga orang Tino hak pasal ikut suruh buat belaka. Hak lagu ni orang panggil dia tidak tu, dia nak royak apa takutnya gitu. Jadi ada setengah perempuan yang bahasa panah ambil hati tok lelaki, dan dia tahu tok lelaki itu bahasa jenis boleh manyo, maka dia manyo. Ia menyebabkan tok lelaki ni kau sayang. Dia tidak bela tapi pesen-pesen belong. Dia tidak belong tapi dia manyo. Dia nak beza di antara belong dengan manyo ni lah. Kadang-kadang perempuan tu bahasa jenis manyo, boleh ke tok lelaki hak pongong ke? Sudah boleh menyakit semua dah dia. Dia tidak belong tapi manyo. Tapi dengan sebab tok lelaki tak reti nak baca hati perut dia, maka boleh menyakit semua. Jadi dia nak manyo kita. Ya sepatutnya bila dia manyo, ketika itulah orang panggil timbul masalah cinta semakin bertambah. Syarah-syarah tak jadi, kita turun tak jadi dah. Walau bagaimanapun bila timbul nusyuz, bila timbul deraka, Islam ajar kepada kita satu sistem diberi nama takdib. Takdib maknanya mengajar adab. Mengajar, kita kena ajar dia sikit. Ajar tu bukan bahasa ajar dengan kitab dak. Ajar dari segi psikologi, ajar dari segi hati dia, jaga hati, ambil hati gapo tu. Lagu tu apa panggil takdib. Siapa kau pekat, katok mengatok pun, tapa menapa pun ada. Maksud semua di bawah takdib lah kau. Wa ma waqa'a bainahuma khisamun wa lam yalta'im amruhuma fa in kana min janibihima jami'an aw min ar-rajuli fala tusallitu az-zawjatu ala zawjiha wa la yaqdiru ala islahiha fala budda min hakamaini ahaduhuma min ahlihi. Kata dia sekiranya berlaku khisam. Khisam ni orang panggil balah lah, ataupun kita panggil perselisih fahaman. Bila timbul di antara laki isteri ni khisam, perbalahan fikiran, walam yalta'im amruhuma, dan tidak sedaging lagi urusan demo dua ni. Demo dua laki bini tidak sedaging molek, tidak selarah molek, tidak licin molek kedudukan rumah tangga. Fa in kana min janibihima jami'an, sekiranya benda ni berlaku dari kedua belah, salah tu kedua belah, balik hak tino pun tak kena, balik hak jatan pun tak kena. Au minar rajuli, ataupun salah ni balik orang lelaki dah. Fala tusallitu zawjatu ala zawjiha wa la yaqdiru ala islahiha, maka tidak boleh menguasai. Ibarat lagu ni. Maka ibarat lahiyat pun berlaku lagu tu juga. Ibarat lagi tak ni pun lagu, tapi ada kekok sikit ibarat. Maka tidak boleh menguasai, tidak boleh dikuasai isteri ke atas lakinya, dan tidak laki berkuasa untuk baikinya. Fala budda min hakamaini, maka mau tak mau kena cari dua orang tengah. Ahaduhuma min ahlihi wal akharu min ahliha, sebelahnya balik orang hok balik suami, dan sebelah lagi balik untuk balik isteri. Jumpa dengan orang hok tanya hok jatan, siapa dia? Orang balik mu, hey mama, hok aku boleh buat kira siapa dia. Baik, kita tanya balik hok Timur pula. Timur, orang balik mu siapa dia? Hok mu berasa boleh buat kira. Gitu duduk. Nak cari gitu.
Siapa dia hok jom cari ni, itu terserahlah pada keadaan ibu bapa kau, adik-beradik kau, keluarga kau, tok qadi kau, siapa dia kau pandailah. Ketika tu ataupun kita sendiri. Kita sendiri cari orang balik kita. Hok balik perempuan kita pun cari seorang, orang balik dia, bila demo dua orang ni berkira. Liyanzura bainahuma wa yusliha amrahuma, supaya dua-dua orang hok jadi orang tengah ni perhati tengok dengan tujuan untuk nak baiki demo dua ni. Artinya Islam diajar pada kita jangan gaduh cerah. Islam ajar pada kita jangan gaduh cerah, jangan gaduh katuk. Bila timbul masalah, satu daripada caranya lagu ni. Dan tuan kita ni dia tengah sikit. Jadi bila timbul bala, dia pertama sekali nasihat. Apa nama ni? Kena fa'izuhunna. Maka kamu semua orang lelaki kena nasihat pada perempuan. Itu langkah yang pertama balik orang lelaki kena nasihat. Jangan marah. Nasihat lain, marah lain. Bila kita marah, artinya kita tentu dah bini kita ni salah. Sedangkan waktu dia buat benda hak kita dok berasa salah tu boleh jadi tidak salah. Cumanya dia tersalah ataupun pongoh kita. Faham tu tak? Jangan sebagai kesalahan yang dibuat oleh seorang isteri, jangan gaduh kita marah. Kerana marah ni arti kita hukum di atas kesalahan. Sebab tu kita marah. Kita yakin dia ni salah, maka hukumnya ialah marah. Nak hukum wano, moga tak tentu lagi dia ni salah sengoti ko tersalah ko berapa. Jadi oleh yang demikian, langkah yang pertama, belum pada kita marah, kita kena nasihat dulu. Nasihat makna tegur. Hasil daripada tegur itulah dia boleh royak. Abang bendanya begini. Tapi kalau kita marah, tak ada peluang dah bagi dia nak royak, moga kita marah dah dia. Jadi Islam tidak boleh marah lalu. Dia suruh tegur dulu. Bila tegur dulu, ketika tu peluang lah bagi balik orang puan betul keadaan. Masalahnya pinggan pecah ko, bergapo anak teriak ko, bergapo ko, kerananya begini. Ketika tu dia boleh jawab dengan sepenuh, dan bila jawapan dia tu memuaskan hati kita, ketika tu boleh. Tapi kalau kita marah lalu, dia tak kira lagi, dia nak jawab pun tak boleh. Dalam kita marah dah dia. Jawab gua nak hukum macam tu. Nah, sebab tu perkara yang pertama nasihat. Boleh jadi dia tak tahu dan boleh jadi dia salah, dia dapat nasihat dulu dengan cara lagu tu, insya-Allah jadi betul molek. Dan setengah-setengah untuk lelaki amba sebagai orang tua duk kampung ni, selalu orang Tino mari royak. Orang Tino dekat, orang Tino jauh mari duk royak untuk lelaki dia begini. Kadang-kadang benda hok dia mengikut dia lah, mengikut kata dia. Bila mau tanya gitu dia ada bala apa, dia tak ada bala. Dia bendanya begini. Artinya ada di antara orang jantan ni bahasa Pesing suka marah ke bini. Tak tentu lagi benda hak bini buat yang dia kira salah tu, salah sungguh ko belah mana, tak tentu lagi, marah dah. Jadi kawan ninya dengan sebab dia duduk umur tok lelaki, dia nak lawan-lawan pun duduk umur tok tua, maka timbul jadi malu kau berapa dia duduk perang dalam hati. Akhir sekali jadi darah tinggi. Penyakit. So, yang keduanya bahasa Pesing tok lelaki, bahasa Pesing tak usah tegur bini. Tak usah nasihat bini. Tahu dah bini buat salah, duduk perang dalam hati. Pakai tak royak, pakai tidak tegur. Dia tahu dah salahnya tak kena bininya gini. Pas tidak royak. Royaklah benda ni gini kena buat gini, adik kena begini, adik kena berapa, adik kena berapa. Katalah benda-benda, ya biarlah bini kita ni faham berapa isi hati tu lelaki nak lagu mana. Royak so. Baik kita dengan dia, baik kita masalah dengan anak, kau dengan orang kampung, kau dengan tok tua, kau berapa royak bendanya gini. Biar dia boleh tahu hakikat benda dalam hati kita. Jangan jadi kita ni kita kira dia pandai belakang tu. Salah sikit mula nak masai muka berapa. Royak ki berapa dia tak royak. Ni pun tak kena juga. Itu dia. Jadi langkah yang pertama nasihat. Sudah nasihat, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madadi. Sudah nasihat, pas tak dengar juga, wahjuruhunna fil madadi. Tak usah tidur sekali. Tegur dah tak dengar juga, jangan tidur sekali. Biar tentu dia tidur dah atas katil, kita tidur bawah. Itu bisa ya. Ataupun dia mau tidur bawah lah, kawan duduk atas katil. Pusing kot mana pun jangan tidur sekali. Ini satu daripada orang panggil, apa nama ni, satu sistem yang dibuat oleh Islam untuk menimbulkan rasa insah dalam hati orang puan. Dan orang puan yang sedar dia ni jadi bini orang. Nak pula dia pula, memanglah bila orang puan duduk rumah tu lelaki.
Sama ada rumah untuk lelaki buat ataupun untuk lelaki sewa, dia akan berasa isah diri. Aku ni mari tupang dia, tiba-tiba tu yang rumah tak saya tidur sekali. Malam-malam tentulah aku malu kau bergapo semua sekali. Yang akan timbul isah. Hati isah itulah patut dia nak minta maaf, kau patut bergapo. Tentulah dia minta maaf. Moga kita tegur dia, moga kita nasihat dia tak dengar kata, dia akan minta maaf. Ada ini hak molek sekali. Minta maaf. Hak molek sekali. Baik. Nasihat nombor 1, nombor 2 tak dengar juga, jangan tidur sekali. Nombor 3, ketika tu barulah siapa kau perikat kepada dia, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ketika tu kirimlah wadribuhunna. Ketika tu boleh kata darban ghaira mubarrah, kata yang tidak menimbulkan sakit. Kata ni kata orang tua, bini-bini ni orang tua, walaupun muda pun kita kira dia dah ada tok lelaki gak orang tua lah. Kata orang tua tidak supaya kata budak. Kita kata budak nak suruh berasa sakit di kulit. Kita polah, kita cekik, kita tapar, kita bergapo nak suruh sakit budak. Lagi tak sakit tak reti. Ada orang tina hok sudah jadi bini orang dah ni dia tidak bisa sakit. Dia bila kita dia ni kena kata ni keadaan dia orang tua dah bila ni kata demo juga dia naik malu. Sebab itulah kata orang isteri tidak serupa dengan kata budak kecil. Melakukan belo-belo ini bukan kata cara Islam, ini kata cara nafsu. Bila siapa kau pikat nafsu, arti kita buat hukum sendiri. Tolak hukum Tuhan, kita buat hukum sendiri. Hukum Tuhan kata fadribuhu nadarban ghaira mubarrah, mengkataklah dia dengan kata yang tidak menimbulkan sakit dia. Kata semata-mata nak suruh malu je. Mu ni tak apa sekali. Nak suruh malu. Dia orang puan memanglah orang panggil Islam panggil rahmatan bil qawarir. Orang puan Nabi kita misal ibarat kacau. Ibarat kacau gelah, mudah retak pen sikit dia retak selalu. Retak tu lah maknanya jangan siapa kau pikat retak. Kalau boleh bobo bunyi gacang sudah lah, maknanya jangan bunyi retak maknanya. Lepas pada kata tak dengar juga barulah panggil tu hakim. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil orang dua orang kira balik. Bila tak dengar juga pak pikat ni barulah orang panggil wal mutallaqat, barulah boleh kita cerah. Barulah siapa kau pikat cerah. Dan cerah tu pun diajar supaya kita cerah sekali je. Itu dia, jangan cerah 3 kali selalu, jangan. Itu dia pikat. Wa amma idza kana an-nushuz min al-mar'ati khassatan. Tadi kalau nusyuz keluar daripada laki bini atau keluar daripada apa nama ni laki saja tadi. Kalau keluar nusyud daripada repuan, balik repuan dia bahasa pesen belong. Farrijalu qawwamun 'ala an-nisa. Keedahnya orang lelaki memang berkuasa penuh di atas repuan. Bila deraka ni memang pucuk mari daripada hak tino ya. Hak jatuh betul benar molek Allah tak ada apa-apa, tapi hak tino dia bahasa belong. Ketika tu falahu an yu'addibaha wa ta'ati qahran. Ketika tu boleh bagi orang lelaki mengajar dia dan dia paksa dia taat dengan secara qahran, dengan secara paksa lah apa ni. Dia boleh paksa retina dia supaya taat ke dia dengan secara keras. Setelah yakin dan jelas dah bela ni balik retina je. Balik orang lelaki boleh ada tak ada apa-apa. Dia sayang, dia belanja, dia apa, tapi pasal pesen ingat kemuk, pasal nak balik kemuk, umur semua, ketika tu bolehlah orang ni paksa dia dengan keras supaya dia taat pada lelaki. Cuma kata dia walakin yang bagi an yatadarraja fi ta'dibiha. Cuma kata dia segialah bahawa dia ajar dengan secara peringkat-peringkat. Wa huwa an yuqaddima awwalan al-wa'za wa at-tahdhira wa at-takhwifa. Iaitu kata dia mula-mula sekali nasihat dan dia mengerungkan dan menakutkan. Nasihat di samping gerepok-gerepok sikit, sama ada gerepok untuk nak buat tindakan atas dunia ni selalu ataupun gerepok-gerepok ingat ke akhirat. Kata kat mu ni bini orang ke, bini-bini orang ni kena ada hukum dia, ada neraka, ada syurga, kena timbul sebut benda-benda begitu. Fa illam yanjah wallaha dhahrahu fil madja'in. Kalau kita ajar pun tak dengar kata juga, wallaha dhahrahu, dia kena pusing belakang. Tidur
Tidur maknanya jangan tidur depan muka sebagaimana biasa laki bini tidur, bukan pusing belakang. Pusing belakang sama ada kita hadap alat lain ataupun kita tidur suku. Dia tidur di atas, kita tidur bawah, ataupun dia tidur bawah, kita tidur di atas, ataupun macam-macam pasien. Dia tidur luar, kita tidur dalam, dia tidur dalam, kita tidur luar. Semua tu tindakan-tindakan yang dibenar oleh Islam buat. Awin farada anha bil firash, ataupun dia tidur suku. Pasal ni lah. Fi wahajaraha wa huwa fil baiti ma'aha min lailatin ila 3 layalin. Kita tidur suku, rumah tolong. Jangan siapa dia tidur rumah kita tidur rumah saya. Itu tak boleh. Tidur rumah tolong. Dia tidur sama-sama tidur dalam misalnya, tapi dia tidur situ, kita tidur sini, ataupun dia tidur luar, kita tidur dalam, ataupun dia tidur dalam kelambung, kita tidur bawah, asalkan dia berasa bahawa kita nak marah ke dia. Asalkan dia berasa bahawa dia telah berbuat sesuatu, Datuk lelaki sedang mengenakan denda ke peringkat dia. Tak apalah. Min lailatin ila 3 layalin. Mula daripada malam yang pertama hingga sampai 3 malam. Malam yang pertama nampak tak dengar juga. Malam yang kedua orang jangan tidur lagi. Malam yang ketiga tak dengar juga orang jangan tidur lagi. Ketika tu kalau dia juga kita pun tak tahan juga kamunya dia ni. Fa illam yanjah dhalika fiha darabaha darban ghaira mubarrah. Ketika tu kalau nampak tak tidur sekali pun tak dengar kata juga, ketika tu memang boleh katak. Tapi katak ia tidak mencederakan, ia tidak menyakitkan. Jangan we cedera, jangan we belu, jangan we badan, jangan we bekah. Wala yadribu wajhaha, dan tidak boleh sekali-kali tapak muka. Tebah muka, tapak muka, retak muka, jangan. Muka ni kawasan belia, kawasan yang orang pakat sayang berlaku, lebih-lebih lagi orang puan. Kerana orang puan ni dia benar kita tengok tu muka. Jadi kalau mu tengok muka, aku pun tengok muka juga, tiba-tiba muka tu berjalur, berjari nampak, ini membawa pada malu yang berpanjangan dan boleh jadi timbul benda lain pula masalah. Fadzalika manhiyun anhu, katuk muka ni memanglah barang yang dilarang oleh agama. Faham tak kata ni? Dan insya-Allah benda tu kita doa tidak akan berlaku lah. Al-ashiru fi adabil jima'. Bismillah. Kau yang ke-10 kena tahu juga adab bersetubuh. Ajar apa situ mu. Itu bini dia tahu belakang dah dah ni. Kau tak bini lagi ya nak ayatnya. Kau tak tahu juga bini dia pun. Kalau membaca dalam ihya lagi. Wa yustahabbu an yabda'a bismillah ta'ala wa yaqra'a qul huwallahu ahad awalan wa yukabbira wa yuhallila. Kata dia sunatnya bismillah dulu. Belum pada kita setubuh bismillah dan baca qul huwallah dan takbir la ilaha illallah Allahu akbar. Dia masalah setubuh dengan masalah makan hak tulu. Masalah setubuh dari segi Islam serupa dengan masalah makan minum. Sama-sama menjadi keperluan hidup manusia. Tidaklah kata makan minum jadi keperluan hidup, setubuhnya tidak. Dah. Islamnya buat mulut untuk makan dan buat kemaluan kita untuk makan cara dia. Sebagaimana makan minum ada peraturan dia, maka persetubuhan laki isteri pun ada peraturan dia. Sama-sama ada penyusunan, ada tanzim, ada penyusunan dari segi Islam. Dengan cara lagu ni, maka kita nampaklah bahawa orang Eropah, walau belah mana bijak dia, betul nisa dia tak erti banyak. Betul nisa dia tak erti. Ialah benda lain pun tak erti juga, dan tidak Islam ni tak erti dah bukan. Sebagaimana makan minum dijadikan satu perkara memuaskan nafsu, begitu juga masalah persetubuhan pun dijadikan benda yang memuaskan nafsu. Sedangkan berlaku-laku dari segi Islam, dia tidak kira benda nafsu, benda ni keperluan hidup. Maka sebagaimana makan minum ada peraturan dia, persetubuhan pun ada peraturan dia. Dan peraturan yang disebut oleh Imam Ghazali ni, mula-mula sekali bismillah, qul huwallah kena baca. Lepas tu baca lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Tuhan aku mintalah jadikan dia zuriat yang baik kalau sekira mu takdir nak keluar daripada sulbi aku. Kalau persetubuhan aku malam ni ke hari ni dengan tujuan nak cari nak boleh anak,
kalau kedai boleh anak, maka aku nak minta padamu supaya anak aku ni merupakan dzurriyyatan thayyibatan, dzurriyyah yang baik, baik di dunia dan baik di akhirat. Ini doa kita kepada Allah. Nampak sangat perbuatan macam ni tidak ada buat untuk membuahkan nafsu, tidak. Bahkan ada matlamat, ada tujuan daripada persetubuhan, iaitu memanjang-manjangkan zuriat. وقال عليه السلام ولو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Nabi kata kalau tiap-tiap orang waktu nak setubuh tu dia doa sepatah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Hei Tuhan, tolong hamba syaitan jauh. So, yang kedua, hei Tuhan, kalau ada rezeki anak lah daripada persetubuhan ni, tolong juga hamba syaitan jauh. Waktu bersetubuh ni pun aku minta Muhammad syaitan ke jauh, jangan mari dekat. Dan kalau boleh anak pun, hei Tuhan, hamba jauh syaitan jangan ganggu anak aku. Nabi kata kalau mu baca lagu ni, doa ni, lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan mudarat pada anak kita. Anak kita insya-Allah tidak diganggu oleh syaitan. Perangai syaitan, PA syaitan, mikir cara syaitan, tindakan cara syaitan, insya-Allah terkawal. Kerana waktu kita nak letak benih hari tu pun kita minta doa pada Allah Taala, minta Tuhan hamba jauh syaitan jangan mari dekat. Belah mana orang kita hak kahwin dah tu ingat ke benda-benda ni? Kau terlupa habis dia cing. Wa idza qarabat min al-inzali faqul wa idza qarabta min al-inzali faqul fi nafsika wa la tuharrik shafatayka alhamdulillahilladzi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Bila siapa kau perikat orang panggil nak tupuh mani, nak tupuh benih, nak jatuh benih, kata dia mu kata sepatah, kata dalam hati. Jangan kata dengan mulut. Kerana hak nak kata ni ayat Quran, tak molek sangat. Sebut ayat Quran ketika tu. Sebutnya alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Pujilah bagi Allah yang menjadikan manusia ni mula daripada air mani, dan lepas pada manusia ni jadi faja'alahu nasaban wa sihra, maka Allah Taala daripada manusia ni dah jadi titih baris, wasihran dan berambing. Manusia bila kita ni ada anak, arti bakar kita tak putus, pah kiamat pun tak putus bakar kita. Dan ini satu kemegahan hidup kita orang Islam. Sebab tu dah dilarang berzina. Kerana berzina ni putus bakar, tak tahu anak siapa. Moga berzina ni orang panggil pertamanya, biasanya orang berzina ni dia tidak berzina seorang tu. Dia berzina ramai, ngajatan tu, ngajatan ni. Jadi bila boleh anak tak tahu hak mana. Kalau jatan seorang pun tidak menggunakan nama Allah Taala. Jadi anak ni keluar dengan tidak melalui nama Allah Taala, maka dia kira anak zina. Maka putus hubungan kita dengan dia. Nak bawa bank tak boleh. Jadi dengan cara lagu tu titih bagi kita putus kerat jalan. Jadi tak ada lah perjuangan hidup apa ni. Jadi kita nak suruh titih bayi kita ni panjang. Jadi lagu mana cara panjang? Melalui kahwin. Jadi bila nak jatuh benih orang panggil, nak bacalah alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i bashara. Pujilah bagi Allah Taala yang menyebabkan yang jadinya manusia ni berpunca daripada mani, faja'alahu nasaban wasira, menyebabkan titih bayi kita berpanjangan, wasihran dan berambing. Ni natu aku, ni tuk aku, tutuk biasa aku, ni ipar aku. Ini satu kemegahan hidup manusia di muka dunia. Ya, bila sebanyak mana kita ni banyak waris, maka sebanyak itulah orang panggil pertolongan kita ni banyak. Pertolongan doanya, pertolongan pitih mahnya, orang peluhnya banyaklah. Kenapa? Kita apa tu muh anak aku, tu muh natu aku, ni muh tuk biasa kawan, ni muh ipar kawan, ni mpok dara kau tu cukup dekat. Ini satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara lagu tu bila berlaku setubuhan, maka tak timbul masalah membuahkan nafsu, bahkan timbul masalah nak panjang-panjangkan zuriat. Hasil daripada nak panjangkan zuriat ni dah, maka tak timbul masalah nak bercerai, nak baloh, nak pergi ke mahkamah, tak timbul. Dalam kita kira kahwin nak panjangkan zuriat, cerai-cerai ni tak timbul lah pada kita. Contohnya kalau sepak juga kan buat gana maknanya. Gitu duduk. Situ lagi dia baki Islam diatur situ lagi. Kemudian kata dia wa yustahabbu an yuqaddima alaihi alhaditha wal mu'anasata wa an yughtiya ra'sahu wa yaghudda sawtahu.
Sunat kata dia bahawa sebelum daripada melakukan persetubuhan ni yuqaddima alaihil hadisa, mendahulukan perbualan. Maknanya kecek dulu, buat ngongeng-ngongeng dulu, gua-gura dulu, buat lolok. Keceklah bari berapa panggil untuk nak paut hati satu sama lain. Jangan-jangan maknanya orang panggil hang nampak ada bos saja buka saja buat lalu. Jangan. Jangan. Biar ada dulu. Basuh tangan dulu, gapo dulu. Biar ada begitu. Ini sunat. Orang panggil, orang Melayu panggil bercambu, apa bercumbu ke berapa? Orang muda-muda tahu kan. Cumbu-cumbuan. Bercumbu-cumbuan ni orang panggil seks. Ilmu seks ni memang dalam Islam diajar. Sunat. Kita buat kecek dengan orang Tino kita dulu. Orang Tino pun sunat buat kecek dengan tok lelaki dulu. Bawa gora berapa dulu. Sunat. Ini orang panggil mecah selera orang panggil. Mecah selera tu kena ada. Dalam kitab-kitab fiqh dia panggil istimta' wa yusannu listimta'u. Dan disunat istimta'. Istimta' ni tok guru kita terjemah bersedak-sedak. Dia tidak reti nak sebut cumbu ke berapa, dia tak reti. Jadi sebut bersedak-sedak. Berapa bersedak-sedak? Orang kampung tak reti. Jadi sebab tu orang kampung kita, kampung tok lebar sikit, dia tak ada buah ni. Buah ngongeng-ngongeng belum tidur, buah-buah sikit belum tidur ni tak ada. Sedangkan barang ni boleh pahala sunat. Wal mu'anasah ni orang panggil buat perkara-perkara yang menimbulkan rasa jinuk. Rasa jinuk mana rasa kasih mesra di antara laki dengan suami, dan di antara suami dengan laki tu biar ada benda-benda kasih mesra. Buatlah berapa mau nak royak apa tak lim kau masing-masing pandai lah kan. Wa an yughtiya ra'sahu, dan disunat juga tudung kepala. Waktu nak melakukan persetubuhan tudung kepala. Maknanya biar ada juga buah malu tu. Walaupun kita laki bini, satu sama lain, dia benar buka, dia benar berapa, tapi Islam ajar peraturan malu tu kena ada juga walaupun laki bini. Hak dengan orang puan lain suku sakat kita nak malu tu memanglah wajib malu mu tengok ala kena aku tengok lagi ni muka demo tidak tok laki kawan tidak bini demo enggak masing-masing tengok. Tapi dengan bini kita sendiri pun disunat juga ada buah malu ni, tudung tu ada. Dan sebenarnya dari segi psikologinya, orang hak lagu ni orang panggil jual mahal. Hak jual mahal ni pasal tahun lama ni. Kalau orang puan pasal boko semua, ini orang panggil perempuan lagu ni kalau buat bini pun, kalau perlulah kita ni orang panggil kelabu mata buat bini pada hak pasal cenggih ni pun tak tahan lama. Kenapa? Kerana biasa dia buka semua akhirnya dakwah orang panggil. Dakwah. Ai bau gapo toko tutup kan, tuduk kemah molek, pas tu bola kotok nak pulak tok supaya tidak dakwah. Begitu masalah perempuan gapo kalau buka sama-sama akhir sekali timbul mual, timbul cemuh, timbul dakwah. Maka timbul dakwah ni lah yang menyebabkan tok lelaki kata pergi kedai kopi mana, restoran mana, naik kelab mana tu pergi kerana pasal dakwah ni lah. Orang putih memanglah dia buka. Kenapa? Kerana dia tahu dah, di pertama dia turut nafsu. Yang keduanya bagi dia naik kelak orang kelak ni cari orang tina mana tidak jadi masalah bagi dia. Tidak jadi masalah. Engkau dosa pahala tak ada. Dia syurga neraka kau tak ada royak ke dia, maka dia buat dalam lagu tu. Dia perempuan sengaja tu buka tubuh badan dia untuk nak pikat orang jantan. Itu dia duduk. Islamnya dia pikat melalui akhlak baik. Dia ajak perempuan berakhlak baik. Kenapa? Pusing kok mana bila perempuan ni betul-betul akhlak baik, dia akan timbul selera dalam hati orang jantan untuk buat bini. Dan bagi orang lelaki dia nak lagu ni. Hak pasal tuduh, hak pasal berakhlak ni, kerana sifat orang lelaki ni bangun pagi celak mata pergi jauh. Pergi rata-rata pergi kau pejabat, kau kadang buat seminggu tak balik, sebulan tak balik. Tapi walaupun dia tak balik pun dia tenang hati. Kenapa? Perempuan aku dua mutadayyinah, perempuan yang muaddabah, perempuan yang ada adab, perempuan beragama, dia tidak akan khianat pada aku di belakang mata, dia tidak akan derhaka pada aku di akhirat. Jadi dengan cara lagu tu walaupun dia pergi jauh cari harta halal pun hati dia tenang molek. Tu dia. Hak lagu ni lah orang lelaki yang mempunyai akal fikir yang waras nak cari. Sebab itulah dia ajarnya hatta waktu bersetubuh pun dia minta tudung. Wa yaudda sautahu, dan dia minta yaghuddan maknanya rendah suara. Maknanya boleh jadi orang hak bahasa orang panggil gelojoh sikit, hak bahasa gasan sikit, mari tengah sebut. Tu jangan.
Buat sosis-sosis sudahlah. Kau nak bunyi juga suara, buat kau suara tu kau sudahlah. Jangan bunyi galak sangat pakai orang lalu bawa ke jalan bergapo dia dah muni hoha-hoha ni. Jangan sampai gitu. Walaupun barang ni barang halal. Bas tubuh ni barang halal. Sebab kita makan nasi. Makan nasi dia kau gegecap. Tak apa makan nasi. Mau ya bubuk lah bubuk gapo tak ada apa-apa tapi tak comel panggil. Ambil tu melakukan persubuhannya tak comel bunyi suara. Summa idza qada watarahu falyatamahhal ala ahlihi hatta taqdiya hiya aidan nuhmataha. Tengok siapa gini mau diajar. Ni maknanya benar-benar lagu ni kalau kita baca dalam buku-buku seks, dalam buku-buku seks orang panggil, buku seks ni ada kakak reti kau tidak tahulah. Jadi kalau baca dalam buku seks kalau dalam lagu ni tak pelik lah. Tapi nak royaknya Imam Ghazali yang terkenal dia ni orang tasawuf. Orang tasawuf ni gak orang panggil tok lebah dak gitu kan. Tak fikirlah kepala kita Imam Ghazali tulis apa gini. Gapo dia benda je. Dia kata summa idza qada wa tarahu. Bila si suami ni sudah dah hajat dia. Lepas tu sudah hajat dah faham tak gitu kan. Bila si suami ni sudah dah hajat dia, falyatamahal ala ahli, maka dia kena tunggu isteri dia dulu. Hatta taqdiya hiya aidan nuhmataha, supaya si perempuan pun dapat menyempurna juga hajat dia. Kadang-kadang hajat orang lelaki dulu. Orang lelaki ni bila sudah kerja juga, dia pergi pula takut dia kahwin dulu. Tak siapa lagi hajat dia. Jangan buat lagu tu kata dia. Kira juga usaha juga bila berlaku persetubuhan, dia jangan jadi mung seorang yang makan kenyang, dia kahwin duk lapar juga. Jangan. Ni apa hal tak faham tak bini-bini. Dia. Sekat terlalu.